Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengusulkan supaya kerajaan memberi perhatian penuh dan mempertimbangkan untuk mengkaji semula pemberian peruntukan ahli parlimen pembangkang oleh Kerajaan Persekutuan. Dalam sejarah sistem berparlimen Malaysia, tidak pernah ada ahli parlimen pembangkang yang dinafikan hak untuk memperoleh peruntukannya bagi tujuan pembangunan kawasan parlimen yang diwakilinya. Saya akan terang ini selepas ini. Daripada pentadbiran Kerajaan Menteri yang pertama hingga ke-9, tidak pernah sesekali mereka menafikan atau menyekat penyaluran peruntukan ahli parlimen pembangkang, sama ada secara terus, boleh saya baca luas sikit ya, secara terus ataupun peruntukan yang diberi melalui permohonan. Dalam pilihan umum yang ke-15 yang lalu, tidak ada mana-mana parti yang mendapat majoriti kursi parlimen untuk membentuk Kerajaan Persekutuan. Tidak ada. Sik ada, orang Sarawak kata. Oleh yang demikian, Kerajaan Persekutuan yang sedia ada adalah merupakan gabungan parti-parti yang tidak mempunyai majoriti kursi parlimen. Pembentukan Kerajaan Persekutuan telah menamakan Ketua Pakatan Harapan PH, iaitu Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Akan tetapi, tertubuhnya Kerajaan Persekutuan yang baru itu selepas PRU ke-15 telah mengubah polemik atas aturan yang sedia ada, terutamanya melibatkan penyaluran peruntukan ahli parlimen pembangkang dan pengecilan skop pembangunan di kawasan parlimen pembangkang berbanding kawasan parlimen kerajaan. Di peringkat persekutuan maupun negeri, setiap wakil rakyat, ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang layak mendapat peruntukan untuk kawasannya yang diterima melalui pusat khidmat masing-masing. Setelah hampir 2 tahun, ahli parlimen pembangkang memohon kepada Kerajaan Persekutuan untuk menyalurkan peruntukan bagi kawasan parlimen mereka. Kerajaan Persekutuan telah bersetuju, tetapi secara bersyarat. Tindakan Kerajaan Persekutuan yang mengenakan syarat tersebut seolah-olah menafikan hak rakyat di kawasan parlimen yang terlibat, kerana setiap ahli parlimen yang dipilih merupakan pilihan rakyat. Malahan, tindakan Kerajaan Persekutuan itu juga bertentangan dengan prinsip yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10, beliau sendiri memperjuangkan supaya peruntukan dan dana pembangunan kawasan parlimen hendaklah diberikan kepada semua ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat tanpa sebarang rundingan dan tanpa perjanjian persefahaman bersyarat. Sebaliknya, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin Kerajaan Persekutuan, perjuangan dan prinsip berbeza pula yang dibawanya. Justru itu, saya mohon pihak kerajaan memandang serius perkara ini dengan menyegerakan penyaluran peruntukan ahli parlimen pembangkang tanpa sebarang rundingan dan perjanjian persamaan bersyarat yang bertentangan dengan demokrasi di Malaysia. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, itu jawapan. Jawab pelan-pelan. Terima kasih, Yang Ketua. Terima kasih, YB Arau. Berkenaan banjir, mungkin saya boleh jawab sedikit sebab telah ditimbulkan tadi. Sebenarnya memang jumlah hujan yang turun pada hari memang terlalu lebat ya, dan telah dicatatkan sehingga lebih 60 mm sejam ya. Dan tapi apapun, alhamdulillah, tindakan segera telah diambil oleh pihak DBKL. Kita telah aktifkan 3 pam tadi, termasuk juga meningkatkan kapasiti smart tunnel. Maka banjir telah segera dapat diatasi pagi tadi, dan alhamdulillah Arau pun sampai ke parlimen. Jadi insya-Allah kita doakan sama-sama agar KL terus selamat. Tuan Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, prinsip asas yang membawa kepada pengenalan peruntukan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kawasan parlimen hanyalah sebagai tambahan dan pelengkap kepada peruntukan di bawah rancangan Malaysia 5 tahun. Penyediaan dan penyaluran peruntukan ini adalah mengikut dasar sedia ada dan tertakluk kepada kemampuan semasa keuangan kerajaan. Walau bagaimanapun, sedikit pembetulan Yang Berhormat Arau, kerana peruntukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukanlah dimulakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pertama ya, iaitu Tengku Abdul Rahman. Sebaliknya hanya bermula pada tahun 1975 di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kedua, iaitu Tun Abdul Razak, dengan peruntukan sebanyak RM10,000 sahaja. Kemudian kadar peruntukan ditingkatkan dari semasa ke semasa berdasarkan kemampuan keuangan kerajaan serta perluasan skop program. Tuan Dipertua, dalam hal ini juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan pendiriannya dengan jelas. Jadi apa yang telah disebutkan Arau tadi tidak tepatlah ya. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa sesi waktu pertanyaan Menteri MQT di sidang Dewan Rakyat pada 7 Mac
2023 telah memaklumkan perlu ada proses perundingan di antara Ketua Whip Pembangkang dan Ketua Whip Kerajaan sebelum sebarang keputusan berkaitan peruntukan kawasan parlimen bukan kerajaan diputuskan. Perkara ini sekali lagi telah ditegaskan lagi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa sesi penggulungan perbahasan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat pada 19 September 2023, lebih kurang 6 bulan selepas itu, bahawa peruntukan kepada ahli parlimen bukan kerajaan akan diputuskan selepas selesai proses perundingan di antara Ketua Whip Pembangkang dan juga Ketua Whip Kerajaan. Jadi walau bagaimanapun apabila wakil kerajaan iaitu Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Petra ataupun dan juga Ketua Kerajaan telah mengemukakan draft memorandum persefahaman MOU kepada Ketua Whip Pembangkang, MOU berkenaan telah ditolak pada 15 September baru-baru ini 2024. Bagi saya secara mentah-mentah lah telah ditolak tanpa maklum balas kepada wakil kerajaan dan hanya diketahui melalui sidang media sahaja. Datuk Yang Dipertua, sebenarnya saya sempat berbincang dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku Ketua Kerajaan yang juga menyatakan proses perundingan di antara wakil kerajaan dan wakil pembangkang boleh dianggap telah terhenti di sebelah pembangkang. Ini disebabkan wakil pembangkang sehingga kini tidak pernah mengemukakan maklum balas rasmi kepada wakil kerajaan. Dan sehubungan itu tiada sebab untuk wakil kerajaan meneruskan rundingan sekali lagi. Tuan Pertua, analogi ini seperti kita kata kerajaan telah melamar lah pembangkang, tetapi apabila lamaran tidak dijawab, jadi kita fahamlah kita tak manislah kalau kerajaan nak melamar lagi begitulah. Jadi dalam hal ini saya dimaklumkan sebenarnya ada juga yang berhormat, contohnya Yang Berhormat Muar telah menjawab lamaran kerajaan tersebut. Dan itu pun beliau memohon beberapa pengubahsuaian dan kerajaan sedia menimbangkan. Sekiranya tiada sebarang maklum balas rasmi diterima daripada wakil-wakil pembangkang yang lain, maka ada kemungkinan wakil pembangkang yang akan menerima peruntukan ini adalah mungkin YB Muar saja. Jadi saya percaya Yang Berhormat Arau juga sedia maklum bahawa kerajaan tidak akan meminggirkan rakyat di negara ini dalam menyediakan peruntukan, terutamanya peruntukan pembangunan, tidak kira wakil rakyat daripada pihak mana yang terpilih di kawasan parlimen tersebut. Sebagai seorang bekas pegawai pejabat pembangunan negeri SDO Perlis, saya percaya Yang Berhormat Arau maklum bahawa kerajaan persekutuan mempunyai mekanisme tertentu, mekanisme khusus bagi menyalurkan peruntukan parlimen di kawasan parlimen pembangkang. Di Parlimen Arau tidak terkecuali daripada menerima peruntukan ini. Saya boleh memberikan senarai tersebut secara bertulis sekiranya YB perlu, YB mahu, dan kerajaan sentiasa berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan dan peruntukan undang-undang dalam membuat sebarang keputusan, termasuklah dalam perkara melibatkan pemberian peruntukan kepada ahli penerimaan pembangkang. Sekian, terima kasih.